Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Mahadi bin Abdul Malik dari DSM 1C. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu tokoh yang saya pilih. Beliau merupakan satu figura yang tidak asing dalam arena politik di Malaysia. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nama beliau ialah Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Beliau dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Anwar bermaksud cahaya. Bapanya ialah Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman. Ialah bekas ahli parlimen dan setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan. Manakala ibunya ialah Cik Yan Abdul Hamid Hussein, ialah ahli pidato Pergerakan Wanita UMNO. Semasa kecil, beliau sering dibawa ke majlis-majlis ceramah wanita. Pada 26 Februari 1980, beliau berkahwin dengan Datin Sri Dr. Wan Azizah Datuk Ismail, seorang penuntut Royal College of Surgeons, Dublin, Ireland, yang kemudiannya bertugas di klinik mata di Hospital Universiti Petaling Jaya. Perkahwinannya dengan Datin Sri Wan Azizah dikurniakan seramai 6 cahaya mata. Anak sulungnya Nurul Azizah pernah dilantik sebagai ahli parlimen Lembah Pantai, Kuala Lumpur dan Pematang Pauh. Semasa kecil, beliau bersekolah rendah di Bukit Mertajam Boys School, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kemudian beliau meneruskan pengajian persekolahan menengahnya di Maktab Melayu Kuala Kangsar dari tahun 1960 hingga 1966. Semasa di Maktab Melayu Kuala Kangsar, beliau aktif dalam Persatuan Bahasa Melayu dan menjadi wakil pemidato sekolahnya. Beliau juga pernah dilantik sebagai ketua pengawas. Beliau juga mengenali Sanusi Junid, Kamaruddin Jaafar dan Yahya Ahmad. Selepas itu, pada 1967, beliau melanjutkan pelajaran tinggi di Universiti Malaya dalam pengajian Melayu ataupun sastra. Sumbangan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Malaysia. Beliau pernah menjadi pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Bank Dunia ataupun Dana Kewangan Antarabangsa IMF. Beliau mencetuskan gagasan ataupun istilah seperti masyarakat madani, generasi rabani, waina, nawaitu. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya meredakan ketegangan antara penganut Hindu dan Islam berikutan pembinaan masjid dan kuil sebelah menyebelah di Kampung Rawa, Pulau Pinang pada tahun 1996. Beliau memberi sumbangan idea dalam buku-buku contohnya Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance. Anwar berjaya meredakan ketegangan antara penganut Hindu dan Islam berikutan pembinaan kuil sebelah menyebelah di Kampung Rawa, Pulau Pinang 1996. Kepimpinan yang diamalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. 1. Mampu mempengaruhi pemikiran terutama anak muda. Pemimpin yang hebat pastinya sentiasa menginspirasikan. Jarang kita lihat ada pemimpin yang mampu mempengaruhi pemikiran terutama anak muda untuk meminati karya-karya hebat pemikir dunia. Kebiasaannya
ucapan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim akan disertakan dengan petikan teks-teks sarjana seperti Ibnu Khaldun, Malik Bernabi, Sheikh Muhammad Nakir Al-Atas, Sheikh Hussein Nas Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, Hasan Turabi dan ramai lagi. Ini secara tidak langsung boleh menambahkan minat pendengar ataupun pembaca untuk menelaah buku-buku ilmiah. Nombor 2 ialah keunikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari sudut pemikiran. Keupayaan beliau untuk mensintesiskan dan mengharmonikan idea dan gagasan tokoh dan sarjana dunia di Timur dan Barat serta menghubungjalinkan dalam konteks Nusantara dan Asia Tenggara. Maka tidak hairanlah kita bukan sahaja didedahkan dengan idea pemikir Barat mahupun Arab, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menghargai dan mengiktiraf gagasan tokoh Nusantara seperti Hosea Rizal, Buya Hamka, Pak Nasir, Burhanuddin Al-Hilmi dan ramai lagi. Dengan kekuatan inilah idea yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sangat visionary dan terkehadapan. Nombor 3, beliau mempunyai hubungan baik dengan tokoh-tokoh muka. Hubungan yang dijalin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tokoh-tokoh muka ini bukanlah hanya bersifat jaringan keintelektualan maupun keilmuan, tetapi ia melibatkan persaudaraan erat yang menunjukkan keutuhan dan keakraban. Misalnya, begitu ramai sarjana yang menzahirkan kekecewaan dan kebimbangan dengan kesihatan dan keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berterusan menghadapi pelbagai dugaan, khususnya dalam kes pendakwaan beliau di mahkamah. Nombor 4 ialah kepentingan rakyat diutamakan. Malu ambil gaji, rakyat susah. Itu antara kata-kata utama beliau ketika ditanya mengapa beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Ini merupakan contoh paling jelas bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat prihatin terhadap rakyat. Selain itu, beliau sanggup turun padam berprotes dalam demonstrasi Baling 1974 untuk menegakkan hak rakyat. Kesimpulannya, secara keseluruhannya dapat kita simpulkan kepimpinan dan sumbangan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa memegang jawatan sebagai Menteri dan Perdana Menteri yang ke-10 telah meninggalkan banyak kesan penting dalam negara dan masyarakat Melayu. Antara sumbangan yang masih diingati ialah revolusi pemakaian tudung yang mengubah sejarah Malaysia ke hadapannya. Reformasi dan revolusi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mendalam kerana beliau merupakan tokoh yang sangat berilmu pengetahuan dan tidak gentar untuk menegakkan kebenaran. Oleh itu, jelas sekali beliau selayaknya menjadi tokoh panduan rakyat Malaysia supaya dapat menegakkan keadilan di Malaysia dengan apa jua sekalipun. Kerana kebenaran akan menghapuskan kebatilan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.